A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang selayaknya bagi Allah Rabbul Izzati wal Jalal, tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduh. Kita mengucapkan dengan lafaz alhamdulillah di atas nikmat pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Moga-moga dengannya itu kita sentiasa diberikan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala serta bantuannya dalam kita melaksanakan segala tuntutan dan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam kita melaksanakan segala tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama dengan mereka yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ringkas ini ingin saya kongsikan bersama berkaitan tentang antara amalan dan juga pengisian yang boleh kita lakukan untuk kita mengisi masa kita, dan juga lebih-lebih lagi tambahan pula kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan amalan tersebut ataupun pengisian tersebut adalah tilawatul Quran, yang bermaksud membaca Al-Quran, sama ada dalam bentuk bertadarus maupun bertadabbur dengan niat untuk kita mengkhatam Al-Quran, maupun dengan niat untuk kita murajaah, iaitu mengulang penghafalan kita bagi mereka yang telah menghafal Al-Quran. Dan pelaksanaan membaca Al-Quran ini boleh dilakukan secara bersendirian dan sangat dituntut untuk kita melakukan secara berkumpulan dengan ahli keluarga kita di rumah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam beberapa hadis tentang kelebihan membaca Al-Quran sebagai satu galakan kepada kita untuk kita memperbanyakkan masa kita dengan Al-Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tersebut adalah sebagai satu galakan dan tuntutan kepada kita, walaupun dalam keadaan seseorang itu sama ada mereka mahir dalam membacanya maupun sebaliknya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagi mereka yang terdapat kekurangan dalam pembacaan mereka, tetap juga digalakkan untuk membaca Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Yang bermaksud, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah mereka bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap dan susah membacanya, baginya dua pahala. Bermaksud di sini adalah dua pahala tersebut, pahala membaca Al-Quran dan kemudian pahala bagi mereka yang terdapatnya kesusahan, kepayahan dalam membaca Al-Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga di dalam hadis yang lain, iaitu barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai dengan 10 pahala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf." Ini adalah sebagai satu galakan kepada diri kita untuk kita memberikan masa kita ini lebih kepada dengan kita membaca Al-Quran. Dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin juga kongsikan bersama tentang cara bagaimana kita mampu untuk menghabiskan pembacaan kita selama sebulan. Kita boleh lakukan perkara tersebut setelah kita selesai menunaikan salat fardu kita.
Bermaksud pada solat subuh kita, setelah kita selesai menunaikan solat subuh kita, kemudian kita ikuti dengan pembacaan Al-Quran kita hanya dengan 2 helai sahaja. 2 helai daripada Al-Quran. Dan kemudian diikuti pada waktu zuhurnya. Setelah selesai menunaikan solat zuhur, kemudian kita baca Al-Quran dengan hanya 2 helai sahaja, maka kita akan dapat menghabiskan pada satu hari tersebut dengan 10 helai. Bermaksud kita dapat menghabiskan dengan 1 juzuk dalam satu hari. Kemudian seandainya kita beristiqamah, sangat digalakkan untuk kita beristiqamah, berterusan dalam melakukan amalan tersebut, insya-Allah kita dapat menghabiskan pembacaan Al-Quran kita selama sebulan. Dan bagi mereka yang ada keinginan untuk mengkhatamkan lebih daripada sekali pembacaan Al-Qurannya di dalam 1 bulan, maka digalakkan juga untuk memperbanyakkan bacaan tersebut daripada 2 helai akan menjadi kepada 4 helai ataupun seterusnya. Oleh itu, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mampu untuk melaksanakan segala amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kepada kita rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ke atas kesilapan, ketelanjuran dan juga ketidaklancaran dalam pertuturan saya dalam perkongsian ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.